Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Cikgu harap semua pelajar sihat dan ceria. Dalam syukur Alhamdulillah kita dapat bersama dalam program Ikhlas untuk Subjek Ekonomi. Saya Cikgu Hamdam Yusof daripada SMK Tugu Paling Meraja. Pada hari ini Cikgu akan menerangkan soalan-soalan yang berkaitan yang biasanya ditanya dalam bab 3 iaitu keseimbangan pendapatan negara. Dalam bab ini, biasanya keseimbangan pendapatan negara adalah merupakan satu elemen ataupun tajuk yang agak penting berdasarkan kepada kekerapan dan juga sering kali keluar dalam soalan sama ada bahagian B ataupun bahagian C, sama ada satu ataupun minima dua soalan bergantung kepada memboleh ubah ataupun sejauh mana keberkesanan tajuk ini kepada keseluruhan P2. Dan secara dasarnya pada bab 3 itu keseimbangan pendapatan negara, biasanya soalan yang ditanya ialah berkaitan dengan pendekatan AD dan AS yang pertama. Yang kedua ialah pendekatan pembelanja agregat dan juga penawar agregat ataupun Y sama dengan AE. Dan yang ketiga ialah pendekatan bocoran dan juga suntikan. Antara soalan-soalan ataupun kaedah yang boleh ditanya dalam bahagian keseimbangan pendapatan negara, pertama sekali ialah melalui fakta ataupun yang kedua ialah melalui kelok sekiranya pada bahagian B, manakala bahagian C dia boleh tanya dalam dua bentuk, sama ada dalam bentuk persamaan dan yang kedua ialah dalam bentuk clue. Jadi saya akan menerangkan sebelum itu bagaimana untuk menjawab bahagian B berdasarkan kepada soalan yang keluar, itu dari segi untuk mendapat markah yang baik dari segi persembahan jawapan pelajar untuk soalan berkenaan dengan esei. Yang pertama sekali ialah kita haruslah menerangkan fakta yang tepat berkenaan dengan soalan yang ditanya. Contohnya, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaburan? Maka faktanya ialah antaranya ialah kadar bunga. Yang kedua ialah dasar kerajaan seperti cukai ataupun subsidi. Itu adalah merupakan fakta dan huraian mestilah berkait dengan fakta yang diberi supaya kita mendapat markah yang baik berdasarkan kepada soalan. Yang kedua ialah kita melihat kepada bentuk kelok yang dikeluarkan. Jadi seharusnya kita melukis kelok yang berkaitan dengan betul supaya kita mendapat markah yang tepat berdasarkan kepada soalan yang diberi. Dan yang ketiga ialah kita seharusnya membuat jadual sekiranya soalan memerlukan jadual. Contohnya kalau soalan dengan bantuan jadual ataupun contoh berangka, maka kita seharuslah membuat jadual yang berkaitan yang dikendaki dalam soalan. Selain daripada itu juga kita mestilah berdasarkan kepada apa yang kita nyatakan dalam kalau soalan bahagian C, mestilah kita tulis rumus yang tepat berkenaan dengan soalan. Contohnya kalau keseimbangan pendapatan negara, rumusnya ialah Y sama dengan C campur I campur G, dan pastikan jalan pengiraan ataupun angka mestilah tepat kepada dua tempat perpuluhan ataupun kita bundarkan kepada dua tempat perpuluhan berdasarkan kepada soalan yang diberi khususnya pada bahagian C. Itu adalah merupakan antara strategi yang harus kita nyatakan ataupun yang kita harus patuhi untuk mendapat markah yang baik bagi menjawab bahagian B untuk esei. Jadi seharusnya para pelajar membuat latihan berdasarkan kepada soalan-soalan yang lepas untuk kita menguasai bagaimana untuk kita menjawab bahagian B dari segi fakta, dari segi huraian isi, dari segi lukis kelok, dari segi huraian kelok, dari segi cara pengiraan dan juga persembahan jawapan sehinggalah kita mendapat markah yang baik. Dan harus kita ingat bahawa
Untuk soalan bahagian B dan bahagian C, masa yang diperuntukkan adalah di antara 12 hingga 15 minit untuk satu soalan. Dan sekiranya kita lebih daripada masa 15 minit, maka kita tidak akan mendapat menjawab soalan bahagian lain, dan ini akan mempengaruhi emosi dan juga persembahan jawapan kita disebabkan kita banyak masa diperuntukkan untuk menjawab satu soalan. Dan pastikan untuk bahagian B dan bahagian C, markah ataupun masa yang diperuntukkan adalah di antara 12 hingga 15 minit sahaja. Itu ialah dari segi bagaimana strategi untuk menjawab bahagian B. Seterusnya kita melihat kepada fakta. Bagaimana bahagian B dia meliputi fakta dan juga huraian. Fakta biasanya markah yang diperuntukkan adalah satu markah. Fakta seperti mana yang saya nyatakan mestilah fakta yang tepat, ringkas dan betul. Contohnya antara faktor-faktor yang mempengaruhi pengganda, faktanya ialah MPC ataupun kecenderungan mengguna marginal. Itu ialah fakta. Dan huraian mestilah berkait dengan fakta yang tepat. Contohnya seperti mana saya jelaskan sebentar tadi, itu antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaburan ialah kadar bunga. Itu ialah fakta. Huraian kepada fakta kadar bunga ialah apabila kadar bunga turun, menyebabkan kos pinjaman akan berkurangan, dan ini akan menggalakkan firma untuk meningkatkan pinjaman dan seterusnya meningkatkan pelaburan. Itu ialah huraian berkaitan. Jadi seharusnya huraian baik ialah huraian yang sentiasa ada kesinambungan di antara fakta dan juga huraian. Di samping itu juga huraian mestilah ada kalanya disertai dengan contoh yang berkaitan dengan fakta yang boleh kita terima sebagai huraian isi. Okay, sekarang kita seterusnya merujuk kepada soalan yang pernah keluar berdasarkan kepada keseimbangan pendapatan negara. Jadi untuk keseimbangan pendapatan negara terdapat soalan-soalan yang berbentuk, pertama sekali ialah soalan yang berbentuk jadual, seperti mana soalan yang pertama, apakah maksud pengganda, dengan memberikan contoh berangka bagaimana MPC ataupun kecenderungan mengguna marginal mempengaruhi pengganda dalam ekonomi dua sektor. Yang B, dengan bantuan jadual, bagaimana proses pengganda dalam ekonomi dua sektor ini berlaku. Dan soalan yang kedua ialah soalan yang berbentuk kelok, iaitu dengan menggunakan rajah kaedah suntikan dan bocoran, terangkan bagaimana perubahan keseimbangan pendapatan negara berlaku jika perbelanjaan kerajaan menurun. Jadi kita merujuk kepada soalan yang pertama, iaitu soalan yang pertama, apakah maksud pengganda? Jadi kita harus menerangkan konsep pengganda dengan tepat. Contoh, pengganda ialah perubahan dalam tingkat pendapatan negara akibat perubahan dalam komponen perbelanjaan agregat ataupun AE seperti pelaburan. Itu ialah merupakan konsep ataupun definisi yang ringkas berkenaan dengan pengganda ataupun kita panggil dia multiply. Yang kedua ialah kita menerangkan formula. Formula pengganda iaitu 1/1 tolak MPC. Itu 1/1 tolak kecenderungan mengguna marginal atau 1 bahagi dengan kecenderungan menabung sud ataupun 1/MPS. Jadi itulah untuk formula. Untuk contoh berangka berdasarkan kepada soalan tersebut, bagaimana faktor mempengaruhi pengganda. Jadi dengan contoh berangka, faktor yang mempengaruhi pengganda ialah MPC. Jadi kita masukkan angka. Sekiranya MPC 0.5, maka penggandanya adalah 2. Apabila MPC meningkat, katalah daripada 0.5 kepada 0.8, maka pengganda akan bertambah daripada 2 menjadi 5. 1 bahagi dengan 0.2, disebabkan MPC meningkat daripada 0.5 kepada 0.8, maka pengganda akan meningkat daripada 2 kepada 5. Ini menunjukkan bahawa semakin besar MPC,
maka semakin besar nilai pengganda. Kita menjawab soalan yang pertama, itu soalan A, merujuk kepada 3 bahagian, iaitu konsep pengganda, formula dan juga contoh berangka untuk mendapat 3 markah. Itu biasanya 1 markah untuk konsep pengganda, 1 markah untuk formula dan 1 markah lagi diperuntukkan untuk contoh berangka yang tepat berdasarkan kepada kehendak soalan. Okey, seterusnya kita merujuk kepada yang kedua, pelajar dikendaki iaitu dengan contoh ataupun dengan bantuan jadual bagaimana proses pengganda dalam ekonomi 2 sektor berlaku. Jadi di sini ialah kita merujuk kepada ekonomi 2 sektor. Jadi untuk membuat jadual ada 4 kolom. Pelajar-pelajar harus membuat 4 kolom yang terdiri daripada kolom yang pertama iaitu tahap ataupun peringkat. Kolom yang kedua ialah perubahan dalam tingkat pendapatan negara. Kolom yang ketiga ialah perubahan dalam penggunaan. Kolom yang keempat ialah perubahan dalam tabungan ataupun perubahan dalam S. Yang kedua ialah dalam berdasarkan kepada jadual yang kita buat. Jadi seharusnya para pelajar membuat peringkat ataupun tahap pengganda ini ialah kepada 2 ataupun 3 peringkat untuk menunjukkan bagaimana proses pengganda itu berlaku dalam ekonomi 2 sektor. Dan yang ketiga ialah pastikan dalam jadual tersebut pada akhir garis tersebut ada jumlah, iaitu jumlah bagi perubahan dalam Y, jumlah bagi perubahan dalam C ataupun tambahan dalam penggunaan dan jumlah perubahan dalam S. Di samping itu juga apabila kita membuat jadual, kita juga selepas itu dikendaki membuat 2 andaian ataupun minima 2 andaian ringkas. Pertama sekali kita andaikan MPC, kecenderungan mengguna sud, Marginal Propensity of Consumption, itu 0.8. Yang kedua, kita andaikan berlaku perubahan dalam pelaburan ataupun I sebanyak RM 100 juta. Jadi berdasarkan kepada jadual tersebut, kita boleh membuat angka berdasarkan kepada 2 andaian iaitu MPC 0.8 dan perubahan I 100 juta. Okey, seterusnya kita daripada jadual tersebut kita menerangkan bagaimana tahap pertama itu berlaku. Tahap pertama itu berlaku kita huraikan iaitu apabila berlakunya perubahan dalam pelaburan sebanyak 100 juta menyebabkan pendapatan negara akan meningkat juga sebanyak RM 100 juta. Daripada pertambahan pendapatan negara tersebut disebabkan andaian kita MPC-nya ialah 0.8, daripada 100 juta itu akan dibelanjakan. Itu 100 juta kali dengan MPC 0.8, maka perubahan C akan menjadi RM 80 juta. Itu 100 kali dengan 0.8, maka menjadi 80 juta. Manakala tahap kedua, apabila penggunaan meningkat sebanyak 80 juta, pendapatan negara juga akan meningkat sebanyak 80 juta dan daripada 80 juta tersebut, MPC disebabkan 0.8 kali dengan 80, maka sebanyak 64 juta akan dibelanjakan dan selebihnya iaitu 0.2 kali dengan 20 iaitu 20. 0.2 kali dengan 100 iaitu 20 juta akan disimpan ataupun ditabung. Jadi menunjukkan bahawa pada tahap kedua kita dapati 80 akan dibelanjakan dan 20 akan disimpan. Manakala seterusnya kalau kita lihat berdasarkan kepada tahap 2 tersebut iaitu 64 akan dibelanjakan iaitu 80 kali dengan 0.8, 64 akan dibelanjakan dan sebanyak 16 akan disimpan iaitu berdasarkan kepada MPS ialah 0.2. Okey, seterusnya kalau kita lihat rumusan jadual. Rumusan jadual iaitu kita melihat kepada perubahan dalam Y, perubahan dalam C dan perubahan dalam S.
Okey, bagaimana perubahan ataupun peningkatan dalam pendapatan negara? Kita boleh berdasarkan kepada formula ataupun rumus, itu perubahan dalam Y, iaitu perubahan dalam pelaburan yang pertama, iaitu 100 juta kali dengan pengganda, iaitu 5, sebab 1 bahagi dengan 0.2 sama dengan 5, maka 100 kali dengan 5, maka peningkatan pendapatan negara akan bertambah sebanyak RM 500 juta. Yang kedua ialah tambahan dalam penggunaan. Bagaimana tambahan dalam penggunaan berlaku? Kita boleh menggunakan rumus ataupun formula dia, penggunaan awal kali dengan pengganda, iaitu 80 kali dengan 5, maka tambahan dalam jumlah penggunaan juga sebanyak RM 400 juta. Dan yang ketiga ialah tambahan dalam simpanan ataupun saving juga meningkat 5 kali ganda. Bagaimana ia berlaku? Iaitu dengan menggunakan rumus tabungan awal ataupun S awal kali dengan pengganda, iaitu 20 kali 5, maka kita dapati tabungan juga meningkat sebanyak 5 kali ganda, itu daripada peringkat yang pertama iaitu 20 dan sehinggalah peringkat akhir menjadi 100 juta. Jadi kalau kita lihat di situ kita dapati bahawa peningkatan pendapatan negara akan bertambah 5 kali ganda, iaitu daripada 100 menjadi 500. Begitu juga tambahan dalam penggunaan akan meningkat 5 kali ganda, 20 juta menjadi 100. Tambahan dalam penggunaan akan meningkat 5 kali ganda, iaitu 80 kali 5 iaitu 400 juta. Manakala tambahan dalam tabungan juga akan meningkat 5 kali ganda, iaitu 20 kali 5. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan yang kedua, iaitu soalan yang berbentuk keluk daripada bab 3, iaitu keseimbangan pendapatan negara. Jadi berdasarkan kepada soalan tersebut, dengan menggunakan rajah kaedah suntikan dan bocoran, terangkan bagaimana perubahan keseimbangan pendapatan negara berlaku jika perubahan ataupun jika berlakunya perbelanjaan kerajaan yang menurun. Jadi di sini calon dikendaki melukis rajah, iaitu dengan kaedah suntikan dan bocoran dan kesan kepada pendapatan negara, tapi mengikut kaedah bocoran dan suntikan. Jadi pertama sekali kita melukis keluk dalam, sebelum ini saya telah terangkan, apabila kita melukis keluk, pastikan keluk yang dilukis adalah betul ataupun tepat berdasarkan kepada soalan yang diberi. Jadi berdasarkan kepada soalan yang diberi, apabila G turun, maka dia akan memberi kesan kepada fungsi suntikan, iaitu I campur G. Manakala fungsi bocoran tidak akan berubah, iaitu S campur T. Jadi keluk akan bergerak daripada I campur G kepada I campur G1 disebabkan oleh kejatuhan dalam perbelanjaan kerajaan. Dan pastikan keluk yang dilukis adalah tepat, di mana paksi X mewakili pendapatan negara dan paksi Y mewakili bocoran dan suntikan. Bagaimana kita nak menerangkan keluk yang baik? Seperti mana yang saya sudah jelaskan dalam sesi sebelum ini, untuk menerangkan berkenaan dengan keluk terdapat 4 elemen yang penting yang seharusnya dikuasai oleh pelajar. Konsep ataupun elemen yang pertama ialah keseimbangan asal. Keseimbangan asal, cara menerangkannya ialah dari segi lokasi dan juga syarat. Yang kedua, alihan. Dan alihan, pastikan pergerakan keluk sama ada ke atas ataupun ke bawah berdasarkan kepada soalan, dan masukkan fakta kebat. Yang ketiga ialah proses. Dan kalau kaedah bocoran dan suntikan, pastikan anda menggunakan perkataan pada pendapatan negara YO, dan yang akhir sekali ialah kesan. Jadi bagaimana menerangkan keseimbangan asal? Pertama sekali berdasarkan kepada keluk tersebut, keseimbangan asal berlaku pada titik E apabila I campur G bersila dengan S campur T pada pendapatan negara Y kosong. Itu ialah untuk keseimbangan asal. Seterus alihan, okay, kita masuk kepada alihan keluk. Alihan keluk itu pergerakan keluk kita dapati apabila berlakunya
penurunan perbelanjaan kerajaan, masukkan fakta akibat iaitu apabila kerajaan menjalankan atau mengurangkan perbelanjaan kerajaan, biasanya untuk mengatasi inflasi, kerajaan mengurangkan perbelanjaan kerajaan, menyebabkan fungsi suntikan akan bergerak daripada I campur G kepada I campur G1. Jadi menyebabkan keluk dia bergerak ke bawah. Dan seterusnya, dan proses pada pada Y0. Jadi pada Y0 kita dapati wujudnya lebihan bocoran. Lebihan bocoran sebanyak EF. Jadi ini akan mendorong firma untuk mengurangkan keluaran secara perlahan-lahan sehinggalah mencapai keseimbangan di I1. Kesan. Jadi bagaimana menerangkan kesan? Kita masukkan keseimbangan baru tercapai pada TI1 apabila S campur T bersilang dengan fungsi suntikan yang baru I campur G1. Jadi kesannya kita dapati pendapatan negara akan turun daripada Y0 kepada Y1. Dan sebanyak mana kejatuhan dalam tingkat pendapatan negara adalah bergantung kepada pengganda. Jadi itu menunjukkan bahawa dari segi agihan markah, biasanya untuk keluk markah yang diperuntukkan ialah 2 markah. Manakala untuk keseimbangan asal 2 markah, iaitu satu ialah untuk lokasi dan satu lagi markah ialah untuk syarat. Manakala alihan pergerak kebat 1 markah dan juga pergerakan keluk 1 markah. Manakala untuk proses juga melibatkan 2 markah dan juga kesan melibatkan 2 markah. Okey, seterusnya kita melihat bagaimana untuk menjawab pada bahagian C. Bahagian C adalah merupakan antara elemen yang penting yang seharusnya dikuasai oleh pelajar. Cara untuk menjawab bahagian C pertama sekali ialah kita seharusnya masa yang diperuntukkan biasanya ialah 12 dan sehingga 15 minit. Pertama sekali untuk menjawab bahagian C kita tulis rumus. Rumus itu contohnya katalah keseimbangan pendapatan negara kalau kaedah Y sama dengan AE iaitu Y kalau 3 sektor Y sama dengan C campur I campur G. Itu ialah rumus dan rumus ini haruslah ditulis berdasarkan kepada soalan yang diberi. Yang kedua ialah kalau kita lihat pastikan kita menunjuk cara jalan pengiraan. Jalan pengiraan setelah kita masukkan rumus, kita masukkan angka dan kita tunjukkan jalan pengiraan untuk mendapat 1 markah untuk jalan pengiraan. Dan apabila kita mendapat jawapan akhir, pastikan kita bundarkan ataupun unit kepada 2 tempat perpuluhan untuk contohnya katalah RM 3.567 menjadi kalau 2 tempat perpuluhan RM 3.57. Itu kita bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Sekiranya calon membuat ataupun menulis jawapan kepada 3 tempat perpuluhan, maka akan ditolak markah sebab dalam arahan soalan untuk bahagian C, setiap calon mestilah menulis jawapan kepada 2 tempat perpuluhan di samping unit yang lain sama ada RM juta ataupun kuantiti, itu bergantung kepada kehendak soalan. Itu ialah sedikit panduan untuk menjawab bahagian C. Okey, seterusnya kita lihat bentuk-bentuk soalan yang biasanya keluar bagi bahagian C. Ada 3 bentuk. Satu bentuk ialah dalam bentuk fungsi. Contohnya kalau Y sama dengan C campur I campur G, itu dalam bentuk persamaan. Begitu juga dia juga boleh dalam bentuk bocoran dan suntikan. Itu bergantung juga kepada soalan. Yang kedua ialah dalam bentuk jadual, sama ada dia bagi dalam bentuk KDNK. Dan yang ketiga ialah dalam bentuk keluk. Seperti mana yang telah pernah keluar, itu dalam bentuk keluk sama ada Y sama dengan AE ataupun kaedah
bocoran dan suntikan ataupun melalui kaedah perbelanjaan, kaedah AD dan juga kaedah AS. Itu ialah bentuk-bentuk soalan yang boleh dikeluar dalam keseimbangan pendapatan negara, kaedah ataupun berdasarkan kepada bentuk fungsi, bentuk jadual dan juga bentuk keluk. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan yang pernah keluar dalam bentuk fungsi. Okey, sini ialah dalam bentuk fungsi, iaitu C sama dengan 250 campur 0.8 YD, itu dalam fungsi penggunaan, di mana YD sama dengan Y tolak T. YD ialah pendapatan boleh guna, iaitu pendapatan negara tolak cukai, dan diberi fungsi C. Dan seterusnya ialah pelaburannya ialah 200 dan G-nya ialah 150 dan fungsi T ialah 100. Sebelum kita menjawab soalan ini, seharusnya kita memahami berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang terdapat dalam soalan. Contohnya fungsi C. 250 campur 0.8 YD. 250 itu adalah mewakili pengguna autonomous. 0.8 itu adalah mewakili MPC. Dan YD itu mewakili pendapatan boleh guna. Okey, kita merujuk kepada soalan yang ditanya. A. Hitung jumlah suntikan dalam ekonomi. 2 markah. Haruslah kita memahami apa dia suntikan. Suntikan ialah perkara-perkara ataupun elemen-elemen yang boleh meningkatkan pendapatan negara seperti pelaburan, perbelanjaan kerajaan. Kalau dalam ekonomi 4 sektor, dia juga meliputi ekspor. Jadi hitung jumlah suntikan dalam ekonomi ini. Jadi kita mestilah berdasarkan kepada fungsi suntikan, iaitu G campur I, itu dalam ekonomi 3 sektor. Okey, seterusnya kita melihat bagaimana cara menjawab. Okey, suntikan iaitu I campur G. Kita masukkan I iaitu 200 campur G iaitu 150. Jadi suntikan tu ialah rumus. 200 campur 150 itulah jalan kira. Dan apabila kita campur tersebut, kita akan mendapat RM 350 juta. Itu ialah merupakan the final answer ataupun jawapan akhir. Dan pastikan calon-calon jangan lupa menulis unit, iaitu RM juta. Jadi biasanya yang harus ditulis ialah rumus, jalan kira dan juga jawapan akhir. Okey, seterusnya ialah keseimbangan pendapatan negara. Di sini kita boleh memilih sama ada kita menggunakan Y sama dengan AE ataupun kita menggunakan kaedah suntikan dan bocoran. Tapi sekiranya soalan itu menghendaki calon menyatakan ataupun mencari jawapan dalam bentuk Y sama dengan AE, maka kita tidak boleh menggunakan kaedah bocoran dan suntikan. Okey, kita menggunakan kaedah Y sama dengan E, jadi kita masukkan fungsi Y sama dengan C campur I campur G, itu adalah rumus. Kita masukkan angka, iaitu C 250 campur 0.8 buat kurungan, itu YD, itu Y tolak T, sebab YD sama dengan Y tolak T. Masukkan I iaitu 200 dan masukkan G 150. Ini ialah langkah kira. Apabila kita tolak, jadi jawapannya ialah 600 campur 0.8Y tolak. Jadi berdasarkan kepada jawapan akhir itu, kita dapati bahawa RM 2,600 juta. Jadi itulah merupakan jawapan akhir. Dan pastikan anda tidak tertinggal untuk menulis RM juta pada setiap akhir jawapan anda. Okey, seterusnya dalam soalan yang ke C itu, hitung jumlah pendapatan boleh guna. Jadi kita pendapatan boleh guna, kalau dia tanya apakah pendapatan boleh guna, pendapatan boleh guna ialah pendapatan yang boleh dibelanjakan oleh pengguna setelah dibayar cukai. Jadi pendapatan boleh guna, nyatakan rumus, iaitu YD sama dengan Y tolak T, itu adalah rumus wajib ditulis. Masukkan angka, Y sama dengan
2600 tolak 100, maka YD-nya ialah RM 2500 juta untuk mendapat markah untuk jawapan akhir. Dan seterusnya, hitung jumlah penggunaan berdasarkan kepada fungsi, iaitu C sama dengan 250 campur 0.8 YD. Jadi sebabkan ialah Y ialah 2600, jadi kita masukkan fungsi C. C sama dengan 250 campur 0.8 kali dengan YD. Sebab Y ialah 2600 tolak T, maka YD ialah 2500. Maka 250 campur 0.8 kali dengan 2500, maka jawapan akhir C sama dengan RM 2250 juta. Dan don't forget to write, jangan pastikan anda tidak tertinggal untuk menulis unit akhir, iaitu RM juta, itu RM 2250 juta pada setiap jawapan akhir untuk mendapat markah yang baik bagi jawapan akhir. Dan soalan yang ke D itu cadangkan ataupun satu langkah dasar fizikal untuk menaikkan pendapatan negara. Itu soalan ini menghendaki langkah fizikal, iaitu ada dua langkah untuk menaikkan pendapatan negara. Jadi salah satu langkahnya ialah dengan cara menaikkan perbelanjaan kerajaan. Satu markah sekiranya calon itu menyatakan untuk menaikkan pendapatan negara, itu menaikkan perbelanjaan kerajaan, ataupun sekiranya calon ataupun pelajar tidak mahu menyatakan kenaikan dalam perbelanjaan kerajaan, calon juga boleh menyatakan ataupun memberi jawapan, iaitu menurunkan cukai. Jadi apabila cukai turun, ini akan menyebabkan YD akan naik dan seterusnya C akan naik. Ataupun jawapan ketiga, itu menaikkan perbelanjaan kerajaan dan juga menurunkan cukai serentak dalam masa yang sama, boleh meningkatkan pendapatan negara. Baiklah pelajar, saya harap berdasarkan kepada huraian dan juga contoh berkenaan dengan bab 3, iaitu keseimbangan pendapatan negara, iaitu dalam bentuk kelok dan juga dalam bentuk fakta, dan juga sedikit bahagian C, iaitu berkenaan dengan fungsi, boleh membantu pelajar. Dan cikgu harap pelajar dapat memahami mengenai keseimbangan pendapatan negara berdasarkan kepada soalan bahagian C dan juga bahagian B yang ditunjukkan berdasarkan kepada soalan-soalan yang pernah keluar, dan diharap ia dapat membantu pelajar untuk mendapat jawapan yang baik dan seterusnya menguasai bagi subjek ekonomi untuk P2. Jadi saya harap dengan sedikit perkongsian ini, ia membantu pelajar untuk menguasai dan seterusnya mendapat markah yang baik dalam peperiksaan bagi subjek ekonomi P2 944/P2. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.